Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadirat Allah dapat kita menyambung pengajian sirah kita malam ini. Dan siaran kita agak terganggu sedikit kerana line di tempat kami agak hanging di paparan ni. Bila tengok kawan-kawan komen ataupun tulis di bawah tu, tak dapat saya tengok dengan jelas. Dia seakan-akan hanging sedikit. Apapun, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang terus share ini untuk mengambil manfaat, menyebar ilmu, terutamanya sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kerana respon jelas pengajian kita, audio pun clear. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan majlis ilmu kita malam ini. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kekanda saya Abang Haji Izam dan kekanda saya Kakak Haji Marsina sekeluarga yang saya sedang berdiri dengan lukisan yang dihadiahkan kepada saya, gambaran Raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilukis dengan airnya Zam-Zam. Ini satu lukisan yang saya letak di pustaka saya, yang mana setiap kali melihat gambaran ini akan menambah ingatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mendoakan kebaikan kepada Abang Izam, Kak Masina, Abang Sabri dan rakan-rakan di Johor Darul Ta'zim serta semuanya yang hadir pada malam ini. Baik, malam ini sedar tak sedar ya sahabat-sahabat sekalian, kita dah bersiaran sirah Nabi ini dah masuk 26 siri. Dah masuk 26 siri. Dan kemudian dalam 26 siri ini kita dah sebut tentang bagaimana liku-liku perjalanan dakwah dan juga risalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada manusia. Ada pasang surutnya, ada ketikanya baginda berperang, kemudian menghadapi banyaknya kehilangan sahabat, syuhada, serta begitu juga kehilangan ahli keluarga yang terdekat. Dan bagaimana juga baginda menunjukkan sifat ataupun dakwah melalui jiwa dan juga akhlak Nabi, sehingga kita tidak nafikan masuknya manusia berduyung-duyung tak putus-putus ke agama Allah kerana keterikatan hati mereka dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas dasar itulah sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita nak menyambung kuliah sirah nabawiyah kita siri ke-26, iaitulah saat berpisahnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada satu riwayat di dalam Sahihul Bukhari, riwayat dalam Sahih Bukhari ada sebut, itulah riwayat ini daripada Amru bin Salamah. Seingat saya, kalau silap tolonglah betulkan. Riwayat Amru Salamah, di mana Amru kata, aku menjadi hairan bila melihat satu masa terlalu ramainya manusia datang mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Lalu aku bertanya kepada manusia yang ramai tak putus-putus datang nak bertemu dengannya baginda. Ketika itu aku belum tahu siapakah baginda, apakah risalah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak tahu. Maka aku tanya, siapa lelaki ini? Maka dijawab oleh orang-orang Makkah khususnya,
Dialah laki-laki yang mengatakan dia adalah Nabi. Dan dia akan menawan kota Makkah. Yang mana kami bila dengar dia nak tawan kota Makkah, sebelum itu kami berharap kalau betul kami akan ikut agamanya. Kerana apa? Kerana kami yakin kota Makkah tidak dapat ditawan oleh sesiapa pun, melainkan apabila ada Tuhan bersama dengannya. Maka sebab itulah bila tahun 9 Hijrah, kita dah sebut dah, kita dah belajar dah, pada tahunnya 8 Hijrah, maaf saya, bila berlakunya Fatah Makkah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak itu, maka dah dasar kami, katanya orang-orang Makkah khususnya, telah pun memilih untuk masuk ke dalam agama yang dibawanya. Kerana benar-benarlah ia membuktikan perkataan dan janjinya, dan sudah tentu orang benar seperti ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ni riwayat daripada Sahihul Amru bin Salamah yang nak menunjukkan apa dia? Kesan daripada Fatah Makkah itu kita nafikan, sahabat-sahabat sekalian. Begitu memberi kesan kepada dakwah Nabi SAW. Bahkan kalau kita tengok pula rentetan selepas daripada peristiwa Fatah Makkah, masuknya tahun 9 Hijrah, bagaimana adanya peperangan Tabuk, peperangan terakhir yang Nabi sertai. Dan nak masuk ke tahap itu, dahulu kita perang dulu dalam peperangannya Mu'tah dengan Rom juga. Tempoh tak sampai setahun atau hampir setahun. Ketika mana Nabi SAW berperang Fatah Makkah, manusia hanya 10,000 orang saja tentera Islam yang bergerak ke Mekah nak tawan Makkah. Tetapi bila kita tengok dalam peperangan Tabuk, peperangan terakhir Nabi menentangnya Rom, ya, kita dapati yang datangnya untuk berperang itu ketenteraan Nabi SAW jumlahnya 30,000 orang. 30,000 orang. Cuba bayang sahabat-sahabat sekalian. Sambil-sambil share tu, cuba bayang. Fatah Makkah kita 10,000 orang. Tentera tawan Makkah tanpa menumpahkan darah pun. Tetapi bila kita nak berperang Tabuk, peperangan terakhir Rasulullah SAW, berapa ramai tentera kita? 30,000 orang. Soalnya tak sampai setahun, dari mana datangnya 20,000 orang pertambahan tentera itu? Kalau tidak, ramainya manusia masuk Islam berduyung-duyung tak putus-putus. Ini kita kata keberkatan ataupun kesan yang besar daripada Fatah Makkah itu. Bertambahnya umat Islam, orang datangnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini satu perkara yang kita dapat tengok dalam sirah Nabi SAW. Bahkan tahun 9 Hijrah. Bahkan tahun 9 Hijrah, kita tak lupa bagaimana banyaknya kabilah-kabilah datang nak masuk Islam dengan Nabi SAW. Ada kabilah Bani Asad, ada kabilahnya Bani Aus, kabilah Bani Qais, termasuk salah seorangnya gubernur di Ma'an. Orang Rom jadi gubernur di Ma'an. Ma'an ni tempat yang kita tentera Islam dalam peperangan Mu'tah, ingat tak kita dah belajar itu, kita berhenti di situ. Berhenti 2 malam untuk merancang strategi nak perang dengannya Rom, yang kita bila sampai di Ma'an baru tahu kita 3,000 orang Islam, sedangkan Rom sejumlahnya 100,000 orang. Ma'an inilah tempat kita berhenti dalam peperangan Mu'tah. Jadi Ma'an orang Rom, iaitulah Farwah bin Amru pun datang pada tahun 9 Hijrah tu nak masuk Islam, datang jumpa Nabi. Maka ramai sangat orang masuk Islam. Dan juga Ahlus Siyar meriwayatkan, adik Safiah, Cik Mak Sahimi saya, Ahlus Siyar kita meriwayatkan lebih 70 orang utusan daripada kabilah-kabilah, seluruh kabilah Arab datang jumpa Nabi. Mana pada tahun 9 Hijrah, bahkan sebelum 9 Hijrah pun sudah datang. Mereka datang nak nyatakan keislaman.
Yang paling ramai 9 hijrah dengan 10 hijrah, ramai orang datang bertemu dengan Nabi nak masuk Islam. Nak masuknya Islam. Dan suka kita sebutkan juga dalam satu riwayat menyebut kabilah yang paling akhir masuk Islam pada tahun 10 hijrah tak lain tak bukan Bani Thaqif. Bani Thaqif. Lalu Bani Thaqif ni, sahabat-sahabat sekalian, dia minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Dia kata apa dia? Kami boleh masuk Islam wahai Nabiullah, tetapi biarkanlah kami minum arak, berzina, berjudi dan menyembah berhala kami Latta. Kerana kami adalah satu kaum yang tak boleh tinggal perbuatan ini. Kami akan beriman, terima Islam, tapi tolong benar bagi kami berzina, minum arak, berjudi, menyembah Latta. Ini diminta oleh Bani Thaqif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kabilah Arab paling akhir masuk Islam. Ini semua kesan daripada Fatah Makkah. Bagaimana manusia masuk Islam tak putus-putus. Antaranya kabilah terakhir yang masuk Islam, kita dah sebut ni, Bani Thaqif. Dia mari nak masuk Islam, cuma dia kata ada syarat Rasulullah, kami nak teruskan amalan kami yang biasa. Ya, sama ada kami nak minum arak ataupun bermain judi seperti yang kami selalu buat. Tolong benarkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda kata tidak. Apabila kamu menjadi Muslim, menghambakan diri pada Allah, maka keluarlah kamu daripada memperhambakan diri kepada nafsu ataupun syaitan, musuh Allah. Maka mereka diberi tempoh sehingga tidak adalah daya dah mereka untuk menolak. Akhirnya Bani Thaqif, kabilah paling akhir di kalangan bangsa Arab memeluk Islam, mereka terima Islam sepenuhnya. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita tak lupa, bila Nabi terima keislaman mereka, Nabi lantik satu guru di kalangan mereka, kabilah mereka sendiri. Itulah Uthman bin Abi As-Saqafi. Ya, Uthman ibnu Abi As-Saqafi. Inilah satu orang daripada kabilahnya Bani Thaqifah ni, ya. Dia datang untuk memeluk Islam, dan dia banyak bersama Nabi. Bila Nabi ada, dia pergi tanya Quran, tanya hukum, dia belajar. Nabi suka padanya. Terkadang bila dia mengunjungi Nabi SAW, Nabi berehat. Dia akan ganti pergi kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar ganti Nabi ajar padanya, beritahu kepadanya hukum dan juga beberapa keterangan daripada Al-Quran itu. Lalu Uthman Abi As-Saqafi inilah yang Nabi SAW lantik dia sebagainya wakil untuk mengajar kabilahnya itu. Jadi Allah rahmati dia, Uthman Abi As-Saqafi. Allah rahmati dia, sahabat-sahabat sekalian. Bila tiba satu saat, orang Arab ada yang murtad. Ni setelah kewafatan Rasulullah SAW, adanya golongan yang murtad diserang, ditangani pada era zamannya Abu Bakar. Pada zaman Abu Bakar, orang murtad. Maka antaranya bila Bani Thaqif nak murtad, Uthman Abi ni, apa dia? Dia pergi jumpa, dia kata apa dia? Wahai Bani Thaqif, tidakkah kamu ni orang paling akhir masuk Islam? Janganlah kamu menjadi orang paling awal daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tu tuan-tuan, ibu bapa sekalian. Dia dakwah kepada kaumnya, kamu orang paling akhir dah masuk Islam. Janganlah jadi orang paling awal murtad daripada agama Allah. Menyebabkan kaumnya tak jadi nak murtad. Tu kita kata Allah rahmat kepada Uthman Abi As-Saqafi. Ini berkat doa Rasulullah sallallahu berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku pada tahun 9 Hijrah nak masuk 10 Hijrah.
Dan pada tahun 10 Hijrah ni, antara benda-benda yang berlaku ialah kita tak lupa Nabi SAW ditunjuk Allah. Ditunjuk Allah dalam mimpinya. Dan kita belajar dah kalau benda tu mimpi berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul, maka dia tak lain tak bukan ini petunjuk ataupun wahyu dari Allah. Apa yang Nabi bermimpi, seperti yang dimuatkan oleh Ahlus Siyar, termasuk pengarang kitab kita ini, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Apa disebut? Suatu malam Allah memberikan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Yang mana Nabi kita bermimpi, dalam mimpi itulah Allah beri kepada Nabi kekayaan. Kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Maka tiba-tiba Nabi tengok di tapak tangannya baginda dalam mimpi tu pada tahun 10 Hijrah ni. Di tapak tangan baginda ni ada 2 gelang emas. Baca dalam sirah, tengok balik sirah kita itu, termasuk dalam sirah Ibnu Hisham pun. Sahabat-sahabat yang masuk dalam kuliah kita siri ke-26 ni, daripada awal ikuti kuliah sirah. Saya dapat di pelbagai latar belakang. Ada pelajar daripada Jordan, ada guru-guru daripadanya Mesir. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta tolong betulkan apa yang kurang dan semestinya banyak kurang pada saya, untuk sama-sama kita menjaga riwayat yang sahih yang disandarkan kepada Nabi SAW itu. Ya. Jadinya apa kata Ahlus Siyar kita, tahun 10 Hijrah Allah memasukkan mimpi kepada Nabi sebagai wahyu. Sebagai wahyu. Yang mana Nabi SAW mimpi diberi kekayaan. Diberi kekayaan. Yang mana kayanya Nabi SAW ni dalam mimpi, tiba-tiba di tapak tangan Nabi ada 2 gelang emas. 2 gelang emas. Lain tak berapa comel tu. Okey, sahabat-sahabat sekalian, boleh saya minta respon sebelum kita sambung kuliah sirah ni? Apakah jelas dengar suara saya? Dan apakah boleh tengok jelas saya ni bergerak dalam paparan telefon saudara-saudari sekalian? Saya nak tahu yang tu dulu sebelum ni kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Ya. Adakah jelas suara saya? Mana-mana yang tak jelas, keluar dulu, masuk balik. Kemudian share video ini. Keluar dulu, masuk balik, share video ini. Apakah jelas suara saya? Apakah boleh tengok jelas saya bergerak ni? Saya tak tahu tuan ya, belum dapat lagi respon daripada tuan-tuan apakah jelas ataupun tidak. Okey, baik. Baik sahabat-sahabat sekalian, tak apalah kalau tak boleh tengok kita jelas pun tak apa, asal suara jelas. Asal suaranya jelas, mudah-mudahan ya. Ni ujian lah, kita belajar, tak apalah. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, saya ambil masa 10 saat
Bagi tuan-tuan clearkan line dahulu ya. Bagi clearkan dulu line sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat sekalian. Ada kata-kata ramai yang mengatakan tak jelas. Pula malam ni kita nak bercakap tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Cuba ambil 10 saat, cuba tengok. Baik. Baik, okey, alhamdulillah. Okey, semua dah okey ya? Semua dah okey. Saya tengok saudara Amran pun okey. Kemudian Mustafa Ibrahim, terima kasih jiran saya. Kita bersiaran dari rumah berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuliah siri ke-26. Malam ni kita nak bahas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Sahabat-sahabat sekalian, saya ulang dulu sikit sebanyak mana-mana yang terputus, tersangkut tadi. Cuba kita buat nota semula ya, insya-Allah. Nota semula insya-Allah. Terima kasih Nurul Syarmin. Begitu juga Kak Ramlah, saudara Muhammad Nasir dan Manghuri, cikgu besar saya, kawan saya Ustaz Cikgu. Saudara Halim, terima kasih Lim. Cantik gambarnya Lim ya. Cantik seni Lim lukis ya. Suhaimi Maknoh, Salahuddin Arifin dan Nik Roslina, rakan-rakan sekalian. Okey, baik. Kita dah cerita tadi kesan daripadanya Fatah Makkah. Ni saya ulang balik, takut-takut kawan tadi tersangkut-sangkut nak tulis nota. Kesan daripada Fatah Makkah sebenarnya meninggalkan satu momentum yang besar dalam dakwah Nabi. Sebab daripada Fatah Makkah itulah orang masuk Islam tak putus-putus. Kita dah baca tadi hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Amru bin Salamah, daripada jalur Amru bin Salamah. Yang mana Amru bin Salamah kata, aku tengok manusia tak putus-putus. Manusia ni tak putus-putus datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu aku tak kenal baginda ni Nabi. Tu yang aku tanya kepada orang ramai, kenapa kamu semua datang ni berkerumung kepadanya lelaki ni? Kamu datang berkerumung pada lelaki ni. Maka jawab orang-orang ramai, inilah lelaki yang mendakwa ia adalah Nabi, ia membawa agama tauhid. Dan kami pernah dengar dulu dia kata, dia dan tenteranya akan menawan kota Makkah kami. Dan kami tunggu kalau betul apa yang dia kata itu. Sebab kami yakin Makkah tidak akan ditawan. Melainkan kalau orang yang mampu menawan Mekah ni mesti ada Tuhan bersamanya. Itu yang apabila berlakunya dalam bulan puasa 8 Hijrah itu, kita menawannya kota suci Makkah dalam peristiwa Fatah Makkah tanpa menumpahkan darah. Maka ramai manusia masuk Islam kerana percaya kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi mereka dah kenal baginda ni jujur al-amin. Abu Sufyan ketika ditanya oleh kepada Abu Sufyan tu, adakah kamu pernah dengar dia berbohong? Apakah ada sejarah dia ni bercakap tak betul? Merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Sufyan? Sufyan masuk Islam juga dalam peristiwa Fatah Makkah. Tetapi peristiwa ini sewaktu dia memusuhi Islam dulu. Kaisar tanya, orang ni berbohongkah? Pernahkah ada sejarah dia bercakap tak betulkah? Maka tu katanya Abu Sufyan, demi Allah, kami tidak pernah mendengar perkataan bohong dan sia-sia daripada lisannya. Ni nak menunjukkan sahabat-sahabat sekalian, akhlak Nabi, ya, kepribadian Nabi itu mengikat batin jiwa manusia. Tambah lagi Allah memuliakan Nabi dengan menawan kota Makkah dalam bulan puasa Ramadan Al-Mubarak itu. Ni antara perkara-perkara yang membawa rentetan manusia masuk Islam seramai-ramainya. Sebut tadi, buktinya umat Islam bertambah
Kalau dalam Fatah Makkah, Nabi nak tawan Makkah, kita ada 10,000 tentera. 10,000 ni dah banyak dah, Cikgu Din. 10,000 ni, Ina, sudah tawan kota Makkah tanpa menumpahkan darah. Tetapi tak sampai setahun pun. Daripada peperangannya, daripada Fatahnya Makkah nak tuju kepadanya peperangan Tabuk tahun 9 Hijrah. Peperangannya Tabuk. Ya, peperangan terakhir Nabi SAW sertai dengan sahabat. Jumlah kita berperang dengan Rom dalam peperangan Tabuk berapa ramai? 30,000 orang. 30,000 orang. Kalau Fatah Mekah dulu 10,000. Kali ini tak sampai setahun, ataupun riwayat kata setahun lah. Bertambah sehingga 30,000 orang tentera yang datang nak berjihad bersama dengan Rasulullah SAW menentang kezaliman Rom dalam peperangan Tabuk itu. Pun kita menang, pemimpin Ilya daripada Rom menyerah kalah, kemudian membayar jizyah dan juga meminta perlindungan daripada orang Islam tanpa menumpahkan darah. Ini semua sekali kita kata kesan daripada Fatah Makkah, bertambahnya orang Islam, sehingga kan apabila kita nak berperang dalam peperangan Tabuk yang terakhir itu pun jumlah tentera meningkat sehingganya 2 kali ganda, 10,000 ke 20,000 ke 30,000. Besarnya peristiwa Fatah Makkah. Dan kita tak lupa pada tahun 9 Hijrah dan 10 Hijrah, umur Nabi 62 dan 63 ni, banyak kabilah Arab datang jumpa Nabi nak masuk Islam. Kita dah sebut tadi, lebih kurang 70 kabilah, utusan-utusan mereka mari. Setiap kabilah mari nak masuk Islam, Wan. Nak masuk Islam, saudara saya Abdul Rashid. Ada kabilah Bani Asad, ada kabilah Bani Qais, ada kabilahnya Bani Aus, banyaklah. Termasuk gubernur di Ma'an, kita dah sebut tadi ya. Gubernur Rom, orang Rom lah di Ma'an. Ma'an ni tempat yang kita bermalam 2 malam. Sewaktu nak berperang Mu'tah. Kita nak perang Mu'tah, kita 3,000 orang. Ni kita dah belajar ni dalam siri kuliah yang lalu. Cuba tengok balik nota kita, Cikgu Din. Dan video-video kita ni tengok balik. Tengok semula 26-27 siri. Malam besok baru kita khatam sirah kita. Kita akan bacakan kesimpulan berdasarkan hadis siapa Nabi SAW. Dan malam ini adalah siri kedua sebelum berakhirnya malam besok kalau panjang umur kita. Itulah kita nak bincang haji perpisahan Nabi dan juga kewafatan Nabi kita SAW. Maka 3,000 orang kita bermalam di Ma'an. Kenapa kita bermalam di Ma'an? 2 malam kita bermalam. Tak lain tak bukan. Kita terkejut dengar beritanya tentera Rom yang nak menentang kita ni lebih kurang 100,000 orang. 3,000 nak lawan 100,000, Cikgu Din. Ada riwayat kata 200,000. Termasuk sekutu orang Rom. Itu Ma'an itulah tempat kita berhenti dalam peperangan Mu'tah. Gugurnya anak angkat Nabi, panglima perang ketika itu Zaid bin Harisah, ayah kepada Usamah bin Zaid. Gugurnya juga sepupu Nabi ya, kita dah sebut Ja'far bin Abi Talib. Terbelah kepalanya sehingga badannya terbelah 2. Ya, 90 tikaman, kesan tikaman pada badannya Ja'far, seperti mana riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar. Ia mengatakan, aku waktu perang Mu'tah duduk dekat tak jauh dengan Ja'far. Dan aku melihat paling kurang 90 atau 70, berbeza riwayat, tikaman di tubuhnya Ja'far dari depan. Gugur Ja'far, sepupu Nabi. Gugur juga Abdullah bin Rawahah. Ni dalam peperangan Mu'tah tu. Kita berhenti di Ma'an. Ma'an inilah sahabat-sahabat sekalian, gubernur Rom yang memerintah di kawasan itu masuk Islam. Siapa? Farwah bin Amru. Tengok balik. Tengok balik. Jangan lupa kita belajar ni, tengok. Minta dengan Allah beri ingat mudah-mudahan. Tapi yang lebih lagi ni kita nak buat panduan, nak beramal. Lalu Farwah bin Amru ni gubernur Rom di Ma'an, dia masuk Islam.
Pun dia datang bertemu dengan Nabi tahun 9 Hijrah atau 10 Hijrah, tengok berbeza sedikit riwayat itu. Tetapi apa yang kita nak tunjukkan, kesan Fatah Makkah, kesan peperangan Tabuk, kesan kehebatannya tentera Islam yang bergantung, bertawakal, bertawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu membawa manusia masuk Islam tak putus-putus. Tak putus-putus. Itu yang kita kata pada tahun 9 Hijrah dan 10 Hijrah, inilah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia datang dari seluruh pelosok kabilah menyatakan keislaman dan nak masuk Islam, dan Nabi terima. Dan pada tahun ini juga kita tak lupa ya, baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sejumlah orang Nasrani dari Najran. Riwayat ni jarang saya sebut, tiba-tiba terlintas kita baca riwayat ini. Sekumpulan Kristian, orang Nasrani lah, datang dari Najran. Dia datang dengan ketua dia, Surahbil. Aiman bin Surahbil, namanya pendeta Nasrani dari Najran. Makna kalau dalam agama kita ni, uskup ni ataupun pendetanya sudah sampai ulama kah dalam agama Nasrani ini. Aiman ibn Surahbil. Lalu Aiman ni seakan-akan reverend ataupun most reverend ataupun pastor, cardinal, archbishop, bishop, patriarch ataupun Arab panggil baba, terpulanglah. Satu ilmuwan ulama daripada agama Nasrani datang ke Madinah berhujah dengan Nabi SAW, sehinggalah turunnya ayat mubahalah tu. Ayat berkenaan dengan mubahalah. Yang Nabi kata, kalau kamu tak percaya aku ni Rasul dan aku berdusta, marilah panggillah anak-anak kamu, abna'ana wa abna'akum wa nisa'una wa nisa'ana wa nisa'ikum wa nisa'ukum thumma nabtahil fanaja'al la'natallahi 'alal kadhibin tu. Pendeta Nasrani daripada Najran. Maka Aiman ibnu Surahbil bila dengar Nabi ajak mubahalah, sumpah laknat, siapa-siapa berbohong antara kita maka turun laknat kepada kita, termasuk ahli keluarga kita, anak kita. Maka Aiman Surahbil ni dia tak berani nak mubahalah, dia bayar jizyah, dan setengah riwayat kata berbai'ah, tak ganggu Islam, tidak menentang Islam. Ini juga pada tahun 10 Hijrah. Ini juga pada tahunnya 10 Hijrah. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian pada tahun 10 Hijrah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan mimpi kepada Nabi sebagai wahyu, pemberitahuan kepada Nabi apa akan berlaku. Dalam mimpi ni kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, termasuk sirah-sirah klasik Ibnu Hisham dan sirah moden yang kita jadikan asas pengajian sirah kita ini, iaitulah sirah Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu, ya. Di mana Nabi SAW didatangi mimpi, Allah beri mimpi pada Nabi. Nabi diberi kekayaan, sehingga kan di dua tapak tangan Nabi ada 2 gelang emas. Ini kita dah sebut tadi, terputus sekejap kan lain kita tadi. Ya, ada 2 gelang emas di dalam tapak tangan Nabi. Dalam mimpi Nabi tengok, maka menyebabkan Nabi rasa tak sedap hati Nabi dalam mimpi itu. Maka diwahyukan kepada Nabi dalam mimpi itu juga, tiuplah kedua-dua gelang itu. Maka Nabi tiup dalam mimpi. Bila tiup, kedua-dua gelang itu hilang. Itu yang apabila Nabi bangkit daripada tidur, datangnya wahyu dalam bentuk mimpi. Apabila mimpi ini berlaku pada Nabi-Nabi kah, Rasul-Rasul kah, kita dah sebut dah, ini sahlah wahyu dari Allah. Cuba tengok Nabi Ibrahim terima wahyu, menyembelih anak endanya Ismail. Apa kata Ismail, yang juga Nabi, yang mesti tahu kalau mimpi itu berlaku pada Nabi adalah wahyu? Jawab Ismail, yang juga Nabi, kepada ayahandanya Ibrahim, yang juga Nabi. Abatif'al ma tu'mar,
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa ni, wahai ayahanda ku, buatlah apa yang diperintah. Ma tu'mar, apa yang diperintah. Ini satu dalil menunjukkan wahyu bila berlaku dengan cara mimpi adalah benar dan juga salah satu perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi kita bermimpi, Allah beri dalam mimpi. Di tapak tangan Nabi ayat hilang. Maka Nabi diwahyukan untuk tiup. Maka Nabi tiup dalam mimpi itu, hilang kedua-dua gelang. Bangkit dari tidur, Nabi takbir. Nabi kata, dua gelang yang ku tengok dalam mimpi yang ku tiup itu, aku meramalkan adanya pendusta yang akan muncul selepas kewafatan aku. Ni tahun 10 Hijrah. Tahun 10 Hijrah ni Kak Roslah. Tahun 10 Hijrah ni Abang Bobby, Abang Izam, Cikgu Din. Ya, tahun 10 Hijrah. Nabi kata, selepas kewafatan aku akan ada dua pendusta. Dan apa yang Nabi sebut ini benar. Selepas kewafatan Nabi, bahkan sebelum Nabi wafat pun, munculnya dua orang Nabi palsu yang menyesatkan manusia dan kaumnya. Siapa pertama? Musallamatul Kadzab. Musallamatul Kadzab ni akhirnya mati, dibunuh pada era pemerintahan Abu Bakar. Di mana? Di satu kebun kurma di Yamamah nama tempatnya. Maka dia dibunuh dalam kebun kurma. Riwayat kata yang bunuh siapa? Wahsy ibn Harb. Wahsy yang tombok Hamzah tu. Yang sejarawan kata dalam karya mereka, Wahsy ini adalah satu orang yang meninggal luka yang paling dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan luka yang paling dalam lubuk sanubari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pembunuhan Hamzah. Ya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, Musallamatul Kadzab ni dibunuhnya dalam peperangan pada era pemerintahan Abu Bakar. Ini seorang Nabi palsu yang Nabi tengok digambarkan dua gelang emas satu. Yang Nabi tiup, lenyap, hilang gelang itu. Kedua, siapa Nabi palsu? Aswad al-Ansi namanya. Aswadul Ansi al-Yamani. Satu orang laki-laki, Aswad al-Ansi, daripada Yaman. Daripada Yaman. Dia mengaku jadi Nabi, menyesatkan kaumnya. Tetapi walaupun Musallamah mula-mula mengaku jadi Nabi, dia mati kemudian sikit dalam peperangan Yamamah. Tetapi Al-Ansi Al-Yamani yang kita sebut tadi, mati dulu. Beliau dibunuh oleh satu orang laki-laki bernama Fairuz di negerinya Yaman. Dan peristiwa Nabi palsu Aswadul Ansi ini berlaku sehari sebelum Nabi SAW wafat. Sehari sebelum Nabi wafat, Aswadul Ansi Al-Yamani dibunuh. Nabi palsu ni dibunuh oleh Fairuz di negerinya Yaman. Maka Allah memberi wahyu kepada Nabi sehari sebelum Nabi wafat, yang mana Nabi diberitakan mati dah Aswadul Ansi, dibunuh. Maka Nabi cerita pada sahabat, Nabi palsu dari Yaman, Aswadul Ansi Al-Yamani telah dibunuh. Itu bila Nabi wafat, keesokannya datang kabilah dari Yaman ke Madinah. Mereka membawa berita kepada sahabat, ada Nabi palsu di tempat kami, dibunuh malam tadi. Tengok tuan-tuan, subhanallah, benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diwahyu kepada Nabi. Nabi cerita dulu pada sahabat, pada Abu Bakar, sehari sebelum kewafatan baginda. Maka mari sungguh orang Yaman kata, kena bunuh. Kena bunuh bila? Semalam, sehari sebelum Nabi wafat. Ini antara perkara yang berlaku pada tahun 10 Hijrah yang Nabi digambarkan oleh Allah melalui mimpinya. Melalui mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat sekalian, ada riwayat kata Musallamah ni sempat jumpa Nabi, ada riwayat kata tidak.
Yang mana kalau kita pakailah pandangan yang kata Musallamah ni dalam rombongan bertemu dengan Nabi pada tahun 10 Hijrah, seakan-akan dia kata pada Nabi macam mana? Seperti yang diriwayatkan dalam sirah kita. Dia kata, kami akan mengikut kamu. Tapi setelah kamunya meninggal, serahkan urusan kamu kepada kami. Makna biar kami ni ganti jadi Nabi, jadinya Rasul kepada umat-umat yang dah beriman ini. Atau Nabi SAW bawa pelepah kurma, apa kata Nabi? Walau seinci daripada kurma, daripada pelepah ini pun tidak akan aku beri. Mana mungkin aku beri, ini urusan Allah, kenabian, kerasulan. Dan kalau kamu berdusta, Allah akan mematikan kamu. Ini Nabi pernah katanya, berdialog dengan Musallamatul Kadzab, yang mana Musallamatul Kadzab ni mati juga dia dalam peperangan Yamamah pada era pemerintahan Abu Bakar. Dibunuh oleh Wahsy tadi. Wahsy ibn Harb yang masuk Islam. Dan Wahsy ni jugalah yang membunuh Sayyidina Hamzah dengan tombak yang sama. Sebab tu sejarawan kata apa? Inilah orang yang meninggalkan luka yang paling dalam di lubuk sanubari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia membunuhnya Hamzah. Tetapi kemudian sejarawan sebut juga sebagaimana yang dinukilkan oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Bashar dalam karya dia. Karyanya ini mungkin kita akan baca di masa akan datang untuk sambung sirah ni. Habis sirah Nabi, mungkin kita sambung perjalanan sahabat pula, hayatul sahabah. Itu yang dikatakan oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Bashar. Menukilkan kata-kata sejarawan, dialah Wahsy membunuh sebaik-baik manusia selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah merujuk kepadanya Hamzah, dan dialah juga Wahsy yang membunuh seburuk-buruk manusia. Yang merujuk kepada Musallamatul Kadzab. Maknanya Nabi-Nabi palsu dah ada sejak zaman Nabi, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum wafat lagi. Ada sebelum Nabi wafat lagi. Baik. Apabila masuk tahun 10 Hijrah, sahabat-sahabat sekalian, timbul satu perasaan dicampur Allah ke dalam sanubari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi merasakan seakan-akan baginda ni di dunia sudah tidak lama dah. Makna Allah campur satu perasaan pada tahun 10 Hijrah ke dalam jiwa Nabi, yang membawa Nabi merasakan bahawa tempatnya di dunia ini sudah tidak lama. Itu yang menyebabkan Nabi SAW banyak riwayat kita kata seakan-akan membicarakan ataupun mengisyaratkan baginda sudah tidak lama lagi di dunia ini. Ini berdasarkan kepada beberapa riwayat, seperti yang kita tahu 10 Hijrah Nabi utus ramai sahabat-sahabat untuk mengajar Islam, menjadi gubernur di negara-negara yang Nabi hantar untuk lebarkan risalah dan dakwah. Ada orang sahabat dihantar ke Syam, adanya sahabat dihantar ke Kuwaifah, ada sahabat dihantarnya ke Yaman, seperti riwayat yang masyhur kita dah sebut tu, Muaz bin Jabal, ya. Muaz bin Jabal dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Yaman. Jadi sebab tu kita kata tadi, bila Ahlus Siyar meriwayatkan dalam kitab sirah mereka masing-masing, apabila masuk tahun 10 Hijrah ini, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicampur oleh Allah ke dalam sanubarinya, tempatnya di dunia ini sudah tidak lama. Sebab itu dapat dilihat melalui percakapan Nabi dan perbuatan Nabi. Dapat dilihat melalui perbuatan Nabi. Antara kata kepada Muaz bin Jabal sewaktu nak hantar ke Yaman, Nabi panggil Muaz, Nabi kata, aku nak hantar kamu Muaz ke Yaman untuk mengajar Islam, untuk melebarkan dakwah ini, dan kamu akan menetap di sana. Maka Muaz ni suka kerana dapat khidmat pada agama.
khidmat kepada agama. Dan Muaz ni kita tahulah satu orang yang Nabi sayang sangat, sahabat-sahabat sekalian Nabi sayang. Ini berdasarkan kepada hadis, pernah Nabi sebut kepada Muaz. Nak ambil contoh ni Cikgu Din, saudara Sahimi, rakan-rakan sekalian, kita nak ambil contoh. Pernah Nabi sayang sangat pada Muaz, yang Nabi hantar ke Yaman ni lah untuk jadi gubernur. Nabi pernah sebut pada Muaz apa dia? Katanya Nabi, ya Muaz, uhibbuka ya Muaz. Wahai Muaz, saya sayang sangat ke awak Muaz. Nabi kata. Ini Nabi pernah ungkap pada Muaz, menangis Muaz. Menangis Muaz. Nabi sayang sangat kepada Muaz. Jadi tahun 10 Hijrah ni dapat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di dunia sudah tidak lama. Ini dapat dikesan melalui beberapa isyarat yang Nabi sebut, melalui hadisnya, melalui perbuatannya. Antaranya, kalau kita tengok bulan puasa, hujung hayat Nabi, mana setahun sebelum Nabi wafat, bulan puasa terakhir baginda iktikaf 20 hari Cikgu Din. 20 hari. 20 hari. Biasanya baginda beriktikaf hanya 10 hari. Biasanya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan iktikaf 10 hari saja. Tetapi pada Ramadan terakhir baginda beriktikaf selama 20 hari. Dan juga Jibril datang untuk bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya sekali je. Jibril datang bila tadarus dengan Nabi setiap Ramadan, biasanya sekali, melainkan pada Ramadan terakhir Nabi, Jibril datang bertadarus dengan baginda 2 kali. Baginda beriktikaf 20 hari, walhal Ramadan sebelumnya hanya 10 hari. Baginda didatangi Jibril untuk bertadarus biasanya sekali dalam Ramadan yang sudah. Tetapi tidak, bagi Ramadan terakhir Jibril datang bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak 2 kali. Ini satu isyarat ataupun tanda yang kita lihat perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah kita nampak bibit-bibit dia. Apatah lagi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hantarnya Muaz. Muaz, aku nak hantar kamu gubernur di Yaman, mengajar manusia di Yaman. Maka bila Muaz rasa gembira dapat khidmat pada agama, suka Nabi hantar ke Yaman untuk khidmat pada agama. Tu Nabi tanya, apa yang kamu akan berhukum kepada mereka dengan Al-Quran? Kalau dalam Al-Quran kamu tak dapati ada persoalan itu, aku akan berhukum dengan hadis, wahai Rasulullah. Nabi kata, bagus, betul. Kalau kamu tak dapat daripada hadis, tu yang Mu'ah kata, aku akan qiyaskan. Aku akan qiyaskan, dia kata. Ni yang mana Nabi mendoakan keberkatan Mu'az, kebaikan pada Mu'az. Maka Nabi kata kamu akan dihantar ke Yaman untuk berdakwah dan juga untuknya menyampaikan risalah ini. Maka suka Mu'az ya. Cuma riwayat kata apabila Mu'az tu berasanya gembira, maka Nabi SAW ada sebut pada Mu'az. Dia kata apa dia? Ya Mu'az, asa alla talqani ba'da ami hadha wala'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Apa kata Nabi SAW? Dia kata, Mu'az, setelah kamu pergi ke Yaman ni aku hantar pergi ke Yaman ni, kamu pergi, asa alla talqani ba'da ami hadha wala'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Boleh jadi bila kamu balik nanti, kamu tak berjumpa dah aku, dan kamu hanya melalui depan kuburku, depan masjidku dan depan kuburku saja. Depan masjidku dan depan kuburku saja. Maka menangis. Mu'az menangis yang bersangatan kerana mengenangkan benarnya perkataan Nabi. Nabi ni benar tuan-tuan. Bila bercakap benarnya Nabi. Sebab itu kita tengok dalam pengkajian hadis, Nabi ni seorang yang benar. Tapi bila ada hadis yang Nabi memulakan dengan lafaz sumpah,
Ya, wallahi kah, watallahi kah, wabillahi kah, walladhi biyadihi nafsikah, aku ni dengan nama Tuhan yang jiwa ku ada dengannya. Nabi ni seorang yang benar. Bila Nabi bersumpah, lagi nak menunjukkan benarnya Nabi. Itu yang bila Nabi hantar Muaz, Nabi gambarkan perpisahan dengan Muaz. Asa alla talqani ba'da ami hadha. Boleh jadi Muaz, setelah kamu pergi ke Yaman, kamu tak akan jumpa dah aku. Wala'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri ya Muaz. Dan kalau kamu balik ke Madinah pula, boleh jadi kamu hanya berjalan melintasi masjidku ini, melintasi kuburku, kata Nabi SAW. Maka menangis Muaz yang bersangatan kerana mengenangkan benarnya perkataan Nabi dan mengenangkan sedih berpisah dengan Rasulullah SAW. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, ni satu tanda lah yang Nabi tunjuk melalui perkataannya kepadanya Muaz. Sebab itulah bila Nabi terasa sudah tidak lama di dunia ini, Nabi isytihar kepada manusia untuk buat haji. Nabi isytihar kepada manusia untuk menunaikan haji. Haji inilah kita panggil haji wada', iaitulah haji perpisahan. Haji perpisahan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahabat-sahabat sekalian, pengisytiharan ini ada disebut dalam Sahih Muslim pun ada sebut. Nabi isytihar nak buat haji, maka ramailah manusia dari seluruh pelusuk kabilah dan jazirah mari ke Madinah nak buat haji dengan Nabi. Nak buat haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat kata lebih kurang 1,000 orang, Cikgu Din. Ada riwayat lain kata 144,000 orang. Kita boleh bayang sahabat-sahabat. 100,000 orang ataupun 144,000 orang. Nak buat haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi izinkan. Itu yang dikatakan ketikanya di Padang Arafah waktu buat haji, manusia heran. Ya, satu orang, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikerumuni oleh 144,000 orang sahabat. Seakan-akan gelombang ombak tu. Gelombang ombak yang mereka bertalbiyah dengan talbiyah sebenar-benarnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. 140,000 orang bersama dengan Nabi buat kerja haji. Dan Nabi kita turun nak buat haji ni pada 26 Zulkaidah. Pada 26 Zulkaidah, ya. Maknanya dia lebih kurang 6 hari sebelum masuk bulan haji. Sebab riwayat kata Nabi berjalan daripada Madinah nak tuju ke Mekah 8 hari, 4 Zulhijjah baru Nabi sampai ke Mekah. Itu pun Nabi menetap di satu tempat nama Hujun. Ni kita akan bahaslah kalau sesuai keadaannya. Ya, jadi 100,000 orang ataupun 144,000 orang manusia ikut Nabi untuk buat haji. Nabi kita bertolaknya pada 26 Zulkaidah. 26 Zulkaidah Nabi bertolak daripadanya rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Riwayat kata Nabi kita pakai pakaian terbaik. Menjadi sunat dan sunnah kepada kita abang Mak Firtanah, saudari Azlinda, rakan-rakan yang dengar kuliah kita malam ini termasuk Syekh Suhaimi Maknuh ni, ya, menjadi satu sunnah dan sunat. Kalau kita nak turun buat haji, kita pakai pakaian terbaik. Pakai pakaian yang terbaik yang ada dalam simpanan kita itu. Kerana mengambil sunnah Nabi SAW, pada 26 Zulkaidah, Nabi keluar dari rumah nak buat kerja haji, Nabi pakai pakaian terbaik yang ada dalam simpanan baginda SAW. Sedangkan sahabat-sahabat sekalian,
pakaian terbaik Nabi SAW ialah sehelai jubah yang mempunyai paling kurang 13 tampalan pada jubah itu. Ni pakaian terbaik yang ada pada Nabi dalam simpanan Nabi ialah sehelai jubah yang paling kurang mempunyai 13 tampalan pada jubah itu. Allahu Akbar, ya Allah. Macam mana sahabat-sahabat sekalian? Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam. La haula lana wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Maka Nabi pakai pakaian. Nabi pakai pakaian terbaik. Kemudian mereka menuju ke Zulhulaifah. Zulhulaifah ni nama lain baginya Abiyar Ali. Katanya Zulhulaifah nama asalnya Abiyar Ali itu sebab ada sejarah yang datang kemudiannya. Walaupun ada pandangan mengatakan Abiyar Ali dan Zulhulaifah sudah lama disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bila sampai Zulhulaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi sunat ihram dulu, mandi sunat ihram. Kemudian barulah baginda dipakaikan ihram olehnya Aisyah, oleh Ummul Mukminin bonda kita Aisyah radhiyallahu anha. Yang riwayat kata diberi pakai minyak wangi. Dipakai minyak wangi. Sebab tu kita lepas mandi sunat ihram, kita pakai wangi-wangian dulu sebelum kita berniat untuk menunaikan haji atau umrah itu. Nabi dipakaikan oleh Aisyah minyak wangi. Katanya daripada minyak wangi dharirah dan juga misk. Satu wangian yang disapu janggut Nabi dan kepala Nabi. Termasuk misk kasturi. Baik itu riwayat kata bila Nabi disapu Aisyah minyak pada janggut dan rambut, kami nampak berminyak, nampak jelas kilatan tu pada janggut Nabi, pada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Baik. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju ke kota suci Makkahul Mukarramah dengan 100,000 atau 144,000 orang sahabat mengiringi Nabi dari Madinah nak buat kerja haji di Mekah. Dan Nabi sampai di Makkah pada 4 Zulhijjah. Kerana perjalanan 8 hari 8 malam ya. 4 Zulhijjah Nabi masuk ke kota Makkah. Kemudian Nabi mengerjakan tawaf. Kemudian Nabi mengerjakan sa'i. Tetapi Nabi tidak bertahallul. Tidak. Nabi tawaf, Nabi sa'i, tapi Nabi tidak bertahallul. Kenapa? Kerana baginda mengerjakan haji qiran. Baginda kerjakan haji qiran. Mana ada sahabat yang teragak-agak bila Nabi tak tahallul, Nabi suruh sahabat tahallul. Ada sahabat rasa teragak-agak. Maka Nabi kata, sebenarnya jangan ikut sebab aku tak tahallul kerana aku mengerjakan haji qiran. Ada pun kamu ni yang tamattu' tahallul. Mana yang buat kerja haji jenisnya boleh bertahallul, tahallul. Maka barulah sahabat bertahallul dengar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kemudian katanya selepas itu Nabi menetap di satu tempat namanya Hujun. Namanya Hujun sehinggalah hari tawaf haji. Baik, ni 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah Cikgu Din, tulis nota kita ya. 4 Zulhijjah. Bila masuk 8 Zulhijjah, yakni Yaumut Tarwiyah, hari haji kita, Yaumut Tarwiyah, sehari sebelum hari Arafah, Nabi SAW bergerak ke Mina. Bergerak ke Mina. Dan apabila sampai di sana, baginda bermalam di Mina. Sehingga besoknya sampainya harinya Yaum Arafah 9 Zulhijjah. Bila tergelincir matahari, baru Nabi bergerak masuk ke lembah Arafah. Masuk ke padang Arafah. Kemudian baginda pun menuju ke tengah-tengah lembah Uranah. Lembah Uranah. Ni kita tahulah tempat Nabi khutbah terakhir. Di lembah Uranah, 144,000 orang sahabat sudah menunggu untuk mendengar khutbah Nabi, khutbah Arafah pada tahun itu.
Maka Nabi khutbah, tuan-tuan. Orang yang menyampaikan khutbah Nabi sebab 144,000 antaranya Sayyidina Ali, antaranya Sayyidina Abbas duduk di mana-mana menyampaikan apa yang dengar daripada Nabi kepada manusia. 144,000 orang. Jadi bila Nabi khutbah, antara isi khutbah ni disebut oleh ulama lah. Pertama Nabi sebut gini, tu yang kita kata tu, Nabi menggambarkan bahawa saat perpisahan Nabi dengan sahabat, dengan manusia, dengan umat ni sudah tak lama. Sebab dalam kandungan khutbah Nabi, Nabi kata, wahai manusia, dengarlah sebaik-baiknya apa yang hendak aku sampaikan kepada kamu. Boleh jadi kamu tidak akan bertemu lagi dengan aku di tempat ini pada tahun yang akan datang. Mana boleh jadi kamu sudah tidak bertemu dengan aku lagi di tempat ini pada tahun yang berikutnya, tahun akan datang. Maka Nabi wasiatkan, antaranya Nabi kata, bila datangnya Islam ini, segala bentuk jahiliyah seperti riba, zina, judi, semuanya telah pun terhapus dengan sebab datangnya Islam. Tu Nabi sebut dalam khutbah. Dalam khutbah tak ada dah. Dan juga Nabi pesan kepada manusia tentang amanah rumah tangga, isteri kita di rumah, jaga makan minumnya, kata Nabi, jaga keperluannya, didik mereka sebaiknya. Dan disebut juga oleh Nabi tata cara bagaimana isteri nak kena jaga dirinya kepada suaminya itu. 2. Ketiga, Nabi juga khutbah, kalau disebut dalam kandungan khutbah ini, sahabat-sahabat sekalian, ialah Nabi pesan, peganglah kepada Quran dan hadis sunnahku, yang mana bila aku wafat kamu tak akan sesat kalau kamu pegang. 3. Keempatnya Nabi pesan juga apa dia? Nabi kata selepas ini tidak ada Nabi dah. Dan selepas kamu pun tidak ada umat dah. Wahai manusia, selepas aku sudah tidak ada Nabi. Dan selepas kamu pun tidak ada lagi umat. Maka hendaklah kamu menyembah Allah sebenar-benarnya. Bersolat, berpuasa, tunaikan zakat, kerjakan haji setakat yang kamu mampu, maka Allah akan masukkan kamu ke dalam syurganya. Ini yang Nabi pesan kepada manusia, sehingga hujung khutbah tu Nabi kata, demi Allah, aku tidak takut setelah aku mati kamu ni kembali syirik. Tetapi yang paling aku takut maknanya akan berlaku pada kamu ialah apabila kamu saling merebut-rebut dunia dan harta. Itu yang Nabi sebut. Tengok tuan-tuan ya. Nabi pesan ingat pada kita. Kerana boleh jadi kamu akan lebih berebut harta dan juga dunia. Ini yang Nabi pesan di dalam khutbah yang telah kita simpulkan di lembah Uranah itu. Bila habis saja Nabi khutbah, Nabi tanya manusia, ada tak nak tanya apa-apa? Nabi beri peluang manusia respon apa yang Nabi khutbah. Ada nak tanya apa-apa? Maka kebanyakan orang bila dengar Nabi khutbah, dia tak tanya. Dia kata, kami bersaksi engkau telah sampaikan ajaran pada kami. Kami bersaksi, kami mengaku engkau telah sampaikan ajaran pada kami. Itu yang Nabi SAW riwayat kata, angkat jari ke langit dan tunjuk ke manusia. Apa Nabi kata? Wahai Tuhan, saksikanlah aku sudah sampaikan kepada manusia. Wahai Tuhan, saksikanlah aku sudah sampaikan pada manusia. Ini dia. Ini yang berlaku dalam peristiwa khutbah Arafah Nabi di lembah Uranah itu. Apabila selesainya khutbah, turun ayat Al-Quran tu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan nikmat kepada kamu, imanlah, dan telah redha Islam menjadi agama bagi kamu. Itu yang bila Abu Bakar dengar ayat ini, menangis Abu Bakar. Orang lain gembira. Sebabnya sempurna dah agama kita. Allah redha kepada kita. Tapi Abu Bakar menangis. Maka orang tanya, kenapa engkau menangis pada hari kesempurnaan agama dan risalah kita? Maka kata Abu Bakar, tidak berlaku apabila datang kesempurnaan, melainkan akan disusuli kekurangan. Selepas ni akan ada kekurangan. Abu Bakar paling faham apa yang akan berlaku itu, iaitulah sudah tidak lama Rasulullah SAW bersama mereka.
Dan sahabat-sahabat sekalian, apabila selesai khutbah, Bilal pun azan. Bila bang, bila iqamat. Kemudian Nabi terus solat jamak tuan-tuannya, zuhur dengan asar jamak. Kemudian barulah baginda sallallahu alaihi wasallam terus naik atas untanya Qaswa dan berwukuf. Ada riwayat kata Nabi biarkan tali untanya, biar perut unta Al-Qaswa, unta Nabi bergeser pada batu-batu di Arafah. Biarlah dia makan daun-daun di situ. Sedangkan Nabi berwukuf, riwayat kata sehinggalah terbenam matahari, hilang cahaya kuning tu di langit. Barulah Nabi SAW bergerak ke Muzdalifah. Nabi bergerak ke Muzdalifah ni tuan-tuan, Nabi riwayat kata naik unta dengan cucu angkat Nabi, Usamah bin Zaid. Anak Zaid bin Harisah yang telah syahid dalam peperangan Mu'tah tu. Nabi sayang sangat Zaid. Nabi sayang sangat juga anak Zaid, yang ni Usamah, cucu angkat Nabi. Maka Nabi naik unta, Nabi boncengkanlah Usamah yang waktu tu umur 19 tahun. Naik unta dengan Nabi, bergerak ke Muzdalifah. Di sana mereka menunaikan solat secara jamak. Dan Nabi bermalam di situ tuan-tuan. Ni telah kita maklum bagaimana tata cara haji Nabi. Maka Nabi pun bermalam di Muzdalifah. Besoknya iaitulah 10 Zulhijjah, Nabi menuju ke Mina dan baginda menyampaikan khutbah Idul Adha, khutbah raya haji. Apa yang Nabi sampaikan dalam khutbah raya haji, katanya Ahlus Siyar, sebahagian besar apa yang Nabi sebut kemarin di Padang Arafah kemarin, dalam khutbah kemarin yang kita dah sebut tadi, Nabi ulang balik dalam khutbahnya hari raya haji ni. Nabi ulang balik. Dan selepas pada khutbah, selepas solat Idul Adha, Nabi kita menyembelih kurban, yakni unta 100 ekor. Ni 144,000 orang manusia. 100 ekor Nabi sembelih unta selepasnya khutbah raya, semayang raya Idul Adha. Tetapi riwayat kata Nabi sembelih dalam 100 ekor tu hanya 63 ekor saja. Nabi sembelih 63 ekor sahaja sebagai hayat Nabi. 63 ekor Nabi sembelih, bakinya 37 ekor Nabi suruh Sayyidina Ali sembelih. Mana Ali menyempurnakan 100 ekor, bermulanya unta ke 64, 67, 65, 66, 67 sampai ke 100. Nabi kita sembelih sebanyak 63 ekor unta sahaja sebagai isyarat ataupun riwayat nak gambarkan umur Nabi SAW. Umur Nabi kita. Baik ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian barulah mereka di Jamratul Aqabah. Nabi sabda pula sekali lagi. Saya sebenarnya tidak pasti kawan-kawan sahabat-sahabat dapat dengar ke tidak dengan jelas ataupun melihat video ini dengan jelas. Saya kira saya ceramah sajalah. Sebab saya di sini pun melihat tuan sahabat-sahabat sekalian ni hanging. Maknanya komen-komen yang datang tu menjadi hanging tempoh lama. Tapi tak apalah. Apa yang Allah rezeki masa dan juga line kita begini, tak apa. Semuanya molek belaka, ada pahala, ada teduhang sayap malaikat belaka pada kita. Baik itu saya tak nampak apa-apa respon daripada sahabat-sahabat sekalian, tapi tak apa. Saya akan terus saja mengajak membacakan sirah ni sekadar yang saya ingat, sekadar yang saya boleh. Baik. Sahabat-sahabat sekalian itu 63 ekor Nabi sembelih daripada 100 ekor unta itu. Maknanya baki 37 ekor Sayyidina Ali menyempurnakannya. Maka bila sampai di Jamrah, nak lontar Jamrah, Nabi sabda sekali lagi, menggambarkan bahawa Nabi ni dengan sahabat tak lama dah. Mana tempoh Nabi dengan sahabat, dengan manusia, dengan umat ni sudah tak lama. Itu yang Nabi kata apa dia dekat Jamrah, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Wahai manusia, ambillah, belajarlah manasik haji, cara nak buat haji. Ya, denganku ini.
Kerana aku tak tahu apakah kamu masih dapat bertemu dengan aku di tempat ini pada tahun berikutnya, aku tak tahu. Itu yang Nabi sebut. Itu yang Nabi sebut kepada sahabat ketika nak lontar jamrah. Dan sepanjang berada di Mina, Nabi menyampaikan ajaran, mengajar ibadat, menyempurnakan pemahaman syariat kepada umat. Dan juga Nabi SAW mengulang balik sebahagian besar apa yang sudah dipesan kepada manusia pada dua khutbah yang lalu, yakni khutbah Arafah dengan khutbah Idul Adha. Khutbah Arafah dan khutbah Idul Adha. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sehinggalah tibanya nafar thani. Mana 13 Zulhijjah ya, kita nafar thani. Ada orang nafar awal 12 Zulhijjah. Ada orang nafarnya thani 13 Zulhijjah, tak apa. Kerana Al-Quran kata boleh dua-dua. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Allah sebut tu. Allah sebut dalam suratul Baqarah. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Sesiapa yang ada hajat nak bersegera, maka pada harinya nafar awal dia tinggalkan Mina, tak apa, fala ithma alaih. Dan Tuhan sebut juga puji bagi orang yang bernafar thani 13 Zulhijjah. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Sesiapa mengakhirkannya pun tak ada kesalahan. Bahkan disebut sebagai orang lebih takwa, orang yang bertakwa, sehingga dia menghabiskan manasiknya dengan nafar thani. Ini kita belajar baliklah di dalam kursus haji kita itu. Baik. Kita nak sebut tadi Nabi kita SAW. Kemudian pada harinya 13 Zulhijjah, yakni hari nafar thani, Nabi keluar dari Mina menuju ke kota Makkah. Nabi mengerjakan tawaf wada' terakhir. Kemudian Nabi pun meninggalkan kota suci Makkatul Mukarramah dengan sahabat-sahabat 140,000 orang itu pulang ke Madinatul Munawwarah. Tetapi bukan pulang untuk berehat, tuan-tuan, walaupun sudah haji ya, sudah melakukan penyempurnaan rukun Islam yang kelima itu, tidak. Tetapi balik untuk meneruskan dakwah, melebarkan risalah, menyampaikan agama ini kepada manusia. Maka Nabi pun balik penghujung bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Mana umur Nabi 63 dah ni. Umur Nabi 63 tahun lah, diambang 63 tahun. Dan apabila Nabi SAW ni balik ke kota Madinatul Munawwarah, ada disebut tanda-tanda. Tanda-tanda perpisahan itu semakin jelas. Ini terbukti sebulan sebelumnya kewafatan Nabi SAW dalam bulan Safar. Dalam bulan Safar, Nabi menziarahi makam syuhada di Uhud. Nabi pergi dekatnya makam syuhada di Uhud. Lalu Nabi berdoa kepada syuhada. Nabi mengucapkan selamat kepada syuhada kita di medan Uhud. Seakan-akan kata ulama sirah, Nabi mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang hidup dan mengucapkan juga selamat tinggal kepada orang yang telah mati. Berdasarkan kunjungan Nabi di medan syuhada di Uhud itu. Selesai Nabi menyampaikan berdoa kepada syuhada di Uhud, Nabi naik khutbah. Nabi naik khutbah ni Nabi sebut apa dia? Wahai manusia, sesungguhnya aku akan mendahului kamu. Aku, kata Nabi, akan mendahului kamu dan aku akan menjadi saksi kepada kamu kepada Allah. Wahai manusia, aku akan mendahului kamu dan aku menjadi saksi kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan demi Allah, wahai manusia, sekarang ni tengah khutbah, aku sedang lihat kolamku. Tengok Nabi sebut tu. Wahai manusia, aku akan mendahului kamu.
Aku akan menjadi saksi di atas perbuatan kamu kepada Allah. Dan aku demi Allah sedang melihat qalamku. Allah nampakkan pada Nabi qalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi puji orang Ansar. Jagalah orang Ansar, mereka seperti garam di dalam makanan. Maknanya tak ramai orang Ansar ni. Mereka sepertinya garam dalam makanan. Kalau ada kebaikan pada mereka, lantiklah mereka sebagai pemimpin. Kalau ada kesilapan pada mereka, maafkanlah mereka. Itu Nabi doa kepada orang Ansar. Kemudian Nabi turun daripada khutbah, baginda pulang. Ini satu tanda Nabi tunjuk sebulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi ziarah syuhada di Uhud. Nabi doakan keselamatan kepada syuhada di Uhud. Kemudian Nabi naik khutbah, Nabi kata, aku akan mendahului kamu. Aku akan menjadi saksi kepada kamu. Dan aku sedang tengok qalamku ini. Ini sebulan sebelum Nabi wafat, dalam bulan Safar. Dan pertengahan bulan Safar, sahabat-sahabat sekalian, pelik. Pada suatu malam, tiba-tiba Nabi bangun. Dan Nabi keluar seorang-seorang dalam kegelapan malam. Ada sahabat nampak, sahabat ikut dari belakang. Nabi keluar seorang-seorang. Pada tengah malam pertengahan Safar itu, sahabat ternampak dia ikut dari belakang senyap-senyap. Dan didapati Nabi menuju ke Jannatul Baqi', perkuburan Baqi' di Madinah. Sebelah Masjid Nabawi kita itu. Bila kita keluar menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terus mengunjung ke kiri. Itu dia Jannatul Baqi'. Itu dia Jannatul Baqi'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkunjung tengah-tengah malam dalam bulan Safar, seorang-seorang diri tengah malam. Nabi keluar dari rumah, seorang-seorang pergi ke Baqi'. Maka ada sahabat nampak, sahabat ikut. Bila sahabat ikut, didapatinya baginda pergi ke Baqi', lalu baginda berdoa kepadanya ahli perkuburan Baqi' tu, Jannatul Baqi'. Apa Nabi doa? Assalamualaikum ya ahla dar qaumul mu'minin. Keselamatan kepada kamu wahai penduduk perkampungan orang mukminin. Antum sabiqun, kamu dah mendahului kami dah, meninggal dah, masuk bertemu Tuhan di alam barzah dah. Wa nahnu lahikun, sedangkan kami akan menyusul. Riwayat ni nak kata, beritahu kepada kita, walaupun ada pelbagai riwayat lain yang menyatakan apa yang Nabi baca, bagaimana Nabi mengucapkan salam kepadanya Jannatul Baqi'. Tetapi seakan-akan Nabi telah mengisytiharkan satu perpisahan dengan manusia setelah berdoa kepada makam syuhada sebulan sebelum wafat. Nabi naik khutbah kata, aku akan dahului kamu, aku akan jadi saksi kepada kamu, aku sedang melihat qalamku. Tiba-tiba pertengahan bulan Safar, seorang-seorang diri tengah malam. Nabi keluar diam-diam seorang, sahabat nampak ikut belakang. Ke mana Nabi? Ke Jannatul Baqi'. Lalu Nabi berdoa, beri salam kepada penduduk Baqi'. Maka kemudian Nabi SAW pun berdoa. Antum sabiqun, kamu dah mendahului kami. Wa nahnu lahikun, dan kami akan menyusul kamu. Bila Nabi sebut menyusul kamu, ni satu berita gembira kepada orang Baqi', Nabi akan bersama mereka. Tetapi ia adalah satu khabar yang duka kepada kita. Satu khabar yang duka kepada kita. Ini berlaku dalam pertengahan bulannya Safar. Pertengahan bulan Safar, Nabi menuju ke perkuburan Baqi' tengah malam. Sehinggalah sahabat-sahabat sekalian penghujung bulan Safar. Bila sampai penghujung bulannya Safar, Nabi uruskan jenazah sahabat Ansar meninggal, Nabi uruskan. Bila Nabi balik daripada urus
perkuburan di Jannatul Baqi'. Saya sebenarnya nak menyusun bahasa tu sudah tak berapa nak boleh sterik sikit ya. Kerana terasa sayu sedikit dengan pengajian sirah kita. Tapi itulah. Penghujung bulan Safar, sahabat-sahabat sekalian, Nabi kita SAW menguruskan jenazahnya sahabat Ansar di Baqi'. Nabi pergi urus tanang di Lahad, kemudian Nabi mendoakan beliau. So balik daripada menguruskan jenazah di Baqi' itulah Nabi mengadu sakit kepala. Nabi kata sakit kepala. Maka sahabat Saidina Ali antaranya memegang kepala baginda yang mulia dari atas serbannya. Dari atas serbannya. Ni dalil Nabi kita pakai serban. Ini dalil Nabi kita pakai serban. Maka daripada atas serban Nabi dipegang, maka kata Ali, panas Rasulullah. Panas ya Rasulullah. Mana panaslah Rasulullah kepala ni. Ya. Terlalu panas tuan-tuan ya. Ni saatnya bermula Nabi sakit. Bermula Nabi sakit ialah pada 29 Safar. Itu sakit kepala dulu setelah balik daripada menguruskan sahabat di Jannatul Baqi'. Menguruskan sahabat di Jannatul Baqi'. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, tibalah bulangnya Rabiul Awal. Bulangnya Rabiul Awal. Kalau kita tengok dalam riwayat menyebut bila masuk bulan Rabiul Awal ni, sahabat bicarakan tentang minggu terakhir dengan hari-hari terakhir. Minggu terakhir Nabi SAW dengan hari-hari yang terakhir. Apa berlaku pada minggu terakhir Nabi SAW? Nabi tanya kepadanya isteri-isteri baginda. Nabi kata, besok di manakah giliran aku? Nabi tanya kepada isteri-isteri baginda, besok di manakah giliran aku? Maka isteri-isteri baginda faham. Maka mereka kata, terpulanglah kepada engkau Rasulullah. Nak pergi ke rumah mana terpulang. Maka baginda memilih rumahnya Aisyah, Ummul Mukminin, bonda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Nabi pilihnya Aisyah? Kenapa Nabi pilih Aisyah? Tak lain tak bukan Nabi ni satu orang yang faham, satu orang yang sangat mengerti. Apa ni, Aisyah ni tak pernah berkahwin. Inilah perkahwinan Aisyah dan tak pernah Aisyah mengalami kehilangan. Sedangkan isteri-isteri Nabi semua sekali ini sudah mengalami perkahwinan terdahulu. Ada yang berkahwin 2 kali baru kahwin dengan Nabi. Dan mereka sudah biasa kehilangan, kematian suami mereka. Tetapi tidak bagi Aisyah. Tidak bagi Aisyah. Maka Nabi memilih untuk pergi ke rumah Aisyah. Ya, tengok Nabi SAW bijak Nabi, ya, bijak sana Nabi tu. Maka dipapah Nabi balik ke rumah Aisyah oleh sepupu Nabi Ali dengan Fadal bin Abbas. Fadal ni anak sulung kepada Abbas. Sebab tu Abbas dipanggil Abu Fadal. Ayah kepada Fadal. Ni budaya Arab. Dia melakabkan dan mengkuniahkan anak-anak tu dengan gelaran begitu. Ayah kepada Fadal. Seperti Abu Sufyan, anak sulungnya Hanzalah. Selain daripada Muawiyah, selain daripada Yazid. Maka dipanggil Abu Hanzalah. Nabi SAW anak pertama ialah Qasim. Nabi dipanggil Abul Qasim, ayah kepada Qasim. Maka Fadal bin Abbas dan Saidina Ali papa Nabi bawa ke rumahnya Aisyah. Bawa ke rumah Aisyah. Aisyah kata, apabila baginda duduk dalam minggu terakhir itu dengan aku banyak membacakan doa-doa yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah juga air. Aku baca pada air, aku baca doa-doa yang aku hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku membaca muawwadzat. Apa dia muawwadzat? Iaitulah 2 surah yang Nabi sebut suruh baca. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Maka aku baca pada satu bekas ada air,
An-Nas dengan Al-Falaq dan doa-doa yang aku hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ambil air itu, aku sapu ke wajah Nabi, sapu ke tubuh Nabi. Dan aku pun ambil tangan Nabi sendiri, masuk dalam bekas mangkuk tu, aku pegang tangan baginda, aku sapu tangan baginda ke tubuh aku. Ke tubuh aku sendiri. Kerana aku mengharapkan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, aku ambil tangan baginda sendiri, celup dalam air tu, sapu tangan baginda biar menyapu pipi tubuh aku. Kerana aku mengharapkan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Aisyah sepanjang duduk dengan Aisyah. Sepanjang duduk dengan Aisyah. Dan sahabat-sahabat sekalian, saya minta maaf ya, saya tak dapat nak respon apa-apa mesej di bawah. Sebab mesej tuan-tuan adalah hanging. Saya tak nampak. Saya nampak dari tadi lagi diam saja. Tak apa, saya akan mengajar sekadar yang saya boleh mengajar. Dan saya berharap Allah mudahkan kita. Harapnya mudahkan kita. Sebab saya tak tahu apa dia respon di sana. Tak apa, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita. Baik sahabat-sahabat sekalian. Apa jadi? Maka dalam minggu terakhir itu Nabi SAW duduk dengan Aisyah. Aisyah ambil bekas, bacanya An-Nas, baca Al-Falaq, bacanya doa-doa yang Aisyah hafal daripada Rasulullah SAW. Lalu aku sapu air pada wajahnya Nabi, pada tubuh Nabi. Aku ambil juga tangan Nabi, celup sendiri tangan Nabi ke dalam bekas dan aku sapukan ke muka dan wajah aku untuk mengharapkan keberkatan daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sahabat-sahabat sekalian. Dan kemudian kata Aisyah, beberapa hari sebelum Nabi wafat, yakni hari kelima, Nabi jatuh pitam. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi jatuh pitam. Jadi jatuh pitam, maka bila sedar, Nabi kata, mandikanlah aku ni dengan air daripada 7 telaga. Mandikanlah pada aku ni air pada 7 telaga. Tu yang rawatan Islam, ruqyah Islam mengajar kita mandi dah. Kalau ambil daripada 7 telaga kah? Tak salah tuan. Kerana ada dalilnya perbuatan Nabi 5 hari sebelum Nabi SAW. 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi dimandikan dengan permintaan Nabi. Apa dia? Mandi dengan air daripada 7 telaga. Mandi dengan air daripada 7 telaga. Maka dimandikan Nabi ni dalam satu beseng besar. Ya. Dikatakan Nabi dipapah, diletak dalam beseng besar. Maka Ali memandikan, sepupu Nabi memandikan Rasulullah SAW. Sehingga riwayat kata Nabi kata cukup, Nabi kata. Maka dibalut kepala Nabi dengan kain yang basah, dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Saidina Ali menuju ke masjid. Tu Nabi masuk tu. Nabi masuk bersolat zuhur dengannya Abu Bakar. Kemudian Nabi naik khutbah. Antaranya Nabi pesan, keluarkan Yahudi dan Nasrani daripada Jazirah Arab. Keluarkan Yahudi dan Nasrani daripada Jazirah Arab. Kedua, kata riwayat, Nabi sebut juga, apa dia ni, jagalah amanah, yakni isteri-isteri kamu, keluarga kamu. Dan ketiga ni katanya Ahlus Siyar, jujurnya ulama sirah kita. Dia kata apa? Perkara ketiga yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, kami tidak ingat dengan pasti. Tetapi boleh jadi Nabi SAW menyuruh manusia menjaga solatnya. Jagalah solat manusia. Jagalah solat. Tengok tuan-tuan besarnya solat. Nabi suruh jaga. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi khutbah. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, siapa-siapa yang ada aku zalimi dia, inilah aku. Balahlah aku. Mana Nabi kata, siapa-siapa yang ada aku zalimi dia, inilah aku, balahlah aku. Maka turun Nabi solatnya zuhur. Lepas solat, Nabi ulang lagi. Ada dah orang yang aku terbuat zalim, balahlah aku. Maka satu orang laki-laki bangun, dia mengatakan, padamu ya Rasulullah ada hutang kepada aku. Maknanya mu berhutang dengan aku, mu tak bayar lagi. Maka Nabi kata, Fadal,
bayar kepadanya. Fadal, kamu bayar kepadanya. Ni riwayat yang sahih. Yang selalu kita dengar apa dia? Apabila Nabi kata, siapa yang ada aku zalimi, balaslah aku. Maka kita dengarlah riwayat Uqashah bangun nak pukul Nabi. Kemudian peluk Nabi tu. Ini riwayat yang tidak benar. Peristiwa orang nak balas Nabi dengan melekapkan badannya kepada Nabi, ia berlaku dalam peperangan Badar oleh Sawad ibn Gharizah. Kita dah baca dah riwayat ini. Sawad ibn Gharizah yang miskin dalam peperangan Badar, dia ditolak perutnya oleh Rasulullah dengan batang anak panah yang tak ada mata. Nabi tolak untuk betulkan barisan. Dia kata, sakit aku Rasulullah, aku nak balas. Maka Nabi kata, balaslah. Dia kata, angkat jubahmu Rasulullah. Nabi angkat. Nampak batu diikat pada perut Nabi kerana kelaparan. Maka ia melekapkan tubuhnya pada tubuh Nabi, peluk. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku tidak tahu dalam peperangan apa berlaku selepas ini. Aku mahu biarlah hujung hayatku ini, beginilah hubungan aku dengan engkau, peluk. Ni masing-masing rezeki lah setiap orang ni, tuan-tuan, ya. Rezeki setiap orang dengan Rasulullah SAW. Maka riwayat kata Uqashah nak balas Nabi tidak benar. Riwayat ni tidak riwayat yang benar. Sebaliknya, apabila Nabi kata, inilah aku, siapa-siapa yang aku zalimi, balaslah. Bangun satu orang laki-laki selepas sembahyang zuhur. Setelah Nabi ulang 2 kali tu, siapa yang nak balas? Dia kata, engkau berhutang dengan aku Rasulullah. Maka Nabi kata, fadal, bayar hutangnya. Itu 5 hari sebelum Nabi wafat. Dan riwayat kata, Nabi semayang dengan sahabat hari itu 5 hari sebelum Nabi wafat. Sempat dalam semayang maghrib, Nabi membacakan surah Al-Mursalat tu. Surah Mursalat. Nabi jadi imam dalam solat maghrib, Nabi baca tu surah Mursalat. Wal mursalati urfa. Nabi baca tu dalam semayang. Sehingga begitu sekali catatan ahlus siyar, ulama sirah itu. Maka kemudian sahabat-sahabat sekalian, tak lama selepas itu, itulah solat terakhir Nabi dengan sahabat-sahabat. Kerana 4 hari bakinya selepas hari kelima baginda berkhutbah dan minta orang balas kalau ada Nabi zalimi, kalau ada. Kemudian orang bangun yang minta hutang Nabi, Nabi suruh fadal bayar tu. Yang Nabi suruh Fadal bin Abbas bayar tu. Ini yang dikatakan Nabi SAW kali terakhir bersolat dengan sahabat tu. Dan baki 4 hari itu Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam 17 waktu. Lebih kurang 17 waktu dalam 4 hari itu. Tak sampailah ke 20 waktu kerana baginda meninggal dalam waktu duha. Duha sudah meninggi, Nabi SAW meninggal dalam waktu duha tu. Dalam waktu duha. Ini lebih kurang dalam beberapa hari sebelum Nabi SAW wafat. Sebelum Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita tak